Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada semua follower di Facebook dan juga di Instagram. Pada hari ini kami bersiaran langsung lagi di Pusat Homeopati Future Integrative, iaitu yang berlokasi di Kampung Sungai Udang, Kampung Sungai Udang, Kelang. So hari ini bersama kami lagi, saya Hazim. Saya ni Fahmi. Dari Future Integrative Homeopathy Center. Kepakaran kami adalah untuk menyelesaikan masalah kesihatan anda dari pelbagai usia, sama ada bayi, kanak-kanak, remaja, orang muda, orang tua, dengan harga yang mampu milik, dengan secara semula jadi dan juga alami, menggunakan perubatan homeopati. So macam ada yang baru masuk ni, ada yang macam tak pernah dengar apa tu homeopati. Homeopati adalah sebuah perubatan alternatif yang ditemui oleh seorang doktor Jerman, dari Jerman. Nama dia Dr. Samuel Hahnemann. Hahnemann. Okey. So insya-Allah pada hari ini kami akan bercerita tentang masalah kesihatan yang ramai orang alami benda ni. Ramai orang alami benda ni. So apa benda tu biasanya yang kita nak cerita adalah allergic rhinitis. Itu nama Inggeris dia. Bahasa Melayu dia banyak Banyak alahan hidung lah. Hidung adalah rhinitis. Kalau allergic rhinitis ni dia banyak kepada allergic yang macam kita kena something, dia terdedah kepada something, dia akan jadi akan keluarlah simptom-simptom dia tu. Dia terus keluar. So kita dah masuk dah. So boleh cerita sikit tak apa maksud allergic rhinitis? Okey, allergic rhinitis atau bahasa Melayu dia macam Hazim kata, boleh jadi alahan hidung, boleh jadi maksudnya resdung, boleh jadi maksudnya hidung tersumbat, semuanya ada. Okey, definition dia, allergic rhinitis ni dia berlaku disebabkan oleh alergi ataupun bahasa mudahnya, dia adalah keradangan di kawasan nasal membrane, di kawasan nasal, kawasan hidung lah. Saluran pernafasan. Membrane lah dia punya lapisan lah. Lapisan hidung. Lapisan membrane. Okey, lapisan hidung ni disebabkan ada keradangan di situ. Bila ada keradangan situ, jadi bila kita expose dengan benda yang dia allergi, benda yang dia alahan itu, jadi dia akan tunjuk simptom dia macam bersin, macam hidung berair, macam hidung tersumbat, dan juga yang akan datang seperti batuk lah ataupun seperti sakit tekak lah, apa semua tu. Jadi itulah allergic rhinitis, yang mana dia khususnya bila dia terdedah dengan satu alahan yang tertentu, which is dia seorang je alah benda tu. Jadi dia akan tunjuklah simptom begini, disebabkan oleh keradangan nasal membrane dia ataupun keradangan lapisan hidung dia tu. Dalam hidung kita ada lapisan-lapisan dia, which is dekat depan dengan belakang. Dan juga lapisan hidung kita ni dia berhubung dengan saluran pernafasan. Betul. Jadi bila ada something keradangan di kawasan hidung kita, dia akan lead kepada saluran pernafasan tu. Jadi saluran pernafasan di bahagian upper respiratory tract sahaja. Upper respiratory tract dekat hidung dengan throat saja. Kalau macam dekat lung semua ni, itu dekat lower, itu dah bahagian lain dah. Tapi benda ni dekat kawasan ni memang selalunya umat manusia semua ada masalah macam ni. Especially orang Malaysia kita pun memang ramailah ada masalah macam ni. Allergic rhinitis selalunya bila dia terdedah dengan, paling basic sekali, dedah dengan habuk, dedah dengan bunga ataupun dengan debu-debu, atau pollen debunga, ataupun dengan bulu-bulu kucing, ataupun dengan habuk bulu haiwan dan juga bulu furniture yang lain. Jadi benda-benda macam tu ialah dia punya allergy, which is that dia punya sistem imun dia memang terdedah dengan tu, dia akan react macam tu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan allergic rhinitis. Ada juga tambah lagi satu, ada orang tu dia apa panggil, dengan asap rokok. Asap rokok, asap kilang, asap kereta. Bila macam tu pun dia akan tunjuk simptom-simptom yang mana saya beritahu tadi lah. Yang pertama bersin,
hidung berair, hidung sumbat, mata berair dan mata gatal. Itu semualah yang mana kat belakang atas ni. Lagi satu, benda tu jadi ada orang sensitivity dia tinggi. Sensitivity dia tinggi, bila kena sikit dia akan terus kena. Ataupun ada yang sensitivity dia agak rendah. So dia macam, sebab benda tu kena masuk dalam kita. Macam apa lagi, yang allergen lah, kita panggil allergen. Allergen ni adalah benda yang tadi yang ni beritahu, yang macam bunga, habuk, yang boleh masuk dalam hidung tu, dia telah ditapis oleh bulu hidung kita. So dia tak jadi nak masuk. So dia punya tu susah sikit nak kena. Kalau melainkan orang tu macam jenis yang sangat sensitif, dia dah sampai dekat hidung sahaja dah keluar macam-macam simptom yang kita dah beritahu tadi. Bersih, mata merah. Ada orang tu jenis yang kena, contohnya macam kena dekat allergen, contoh kena bulu kucing, terus bersih, hacum. Benda tu sekejap je, tapi dia punya kesan tu lama. Dia punya, maksudnya orang tu tak boleh nak kena dekat orang tu tak boleh nak kena, tak boleh sedut benda tu, tak boleh berdekatan dengan benda tu. Sebab bila dah macam tu, badan kita tak boleh nak cope. Badan kita menunjukkan simptom, maksudnya benda tu tak ngam dengan kita. So badan kita try untuk fight that things, and then sebab tu simptom-simptom tersebut keluar. Betul. Okay. So apa lagi? Itulah yang berkaitan dengan allergic rhinitis. Dan juga allergic rhinitis ni selalunya bila kita yang selalu jadi kat apa punca-punca dia, macam mana boleh jadi benda tu, dan apa sebab dia. Okay, satu yang utama sekali sebab dia exposure dengan benda tu. Tapi sebelum kita nak tahu kenapa dia exposure tu yang boleh kena, ada lagi sebelum tu punca dia, which is that berkaitan dengan keturunan, which is that family history, genetik dia. Yang paling mudah sekali ada genetik family tu, ada family genetik tu dia ada resdung. Contoh mak bapak dia ada resdung, ataupun dalam adik-beradik ada resdung, ada allergic rhinitis juga, ada juga masalah pernafasan, ada juga asma, dan juga ada juga dalam family members yang ada masalah kulit. Contoh macam eczema ke, psoriasis ke, lichen planus ke, yang mana sakit kulit ni, which is eczema semua ni, memang dia berkait dengan allergic rhinitis dan juga resdung. Memang dua-dua selalu berkait. Ataupun dengan sinus semua tu, dia dua-dua berkait. Penyakit kulit dengan masalah pernafasan ni lah, memang selalu berkait. That's why bila kita tengok contoh mak bapak ni, dia ada masalah kulit, anak dia tak ada masalah kulit tapi ada masalah hidung, ataupun dia akan datang dua-dua bonus sekali, masalah kulit dengan masalah hidung tadi. Itu masalah ni. That's why dari segi family history tu berperanan juga. Kenapa kita tak tahu apa family history orang itu? Sebab apa kita boleh tahu apa benda yang prevention yang kita boleh cadangkan untuk orang itu, dan juga orang tu boleh apply untuk diri dia. Contohnya macam dia tahu, okay, aku ni ada sejarah keluarga eczema, ada sejarah keluarga asma. Jadi apa yang aku expect akan dapat, kemungkinan aku punya immune system aku rendah sikit. Jadi aku akan ada resdung. Selalu bila kita tengok kat hidung orang tu, untuk kita doktor ni, kita tengok hidung, okey, dia ada macam bengkak kat sini, macam benjol bengkak tu. Sama itu boleh jadi sebabkan itulah resdung dia, keradangan tu, dan juga itu boleh jadi polip. Itu polip yang tu lain pula. Tapi itu menunjukkan dia ada masalah pernafasan kat situ, disebabkan oleh faktor keturunan. Jadi benda tu memang kita kena tahu, dan juga kita kena apply apa yang prevention yang kita kena tahu. Tapi most of the time bila kita jumpa patient dia ada masalah tu, memang kita akan tanya ibu bapa dia. Ibu bapa dia mungkin atuk nenek dia. Dia biasanya lagi dekat keluarga tu, lagi more tendency dia untuk dapat benda yang sama, ataupun something yang berkaitan dengan dia. Sebab tu benda tu bila kita akan tanya semasa kita ada consultation lah, sama ada online atau offline, kita kena tanya juga. So selain daripada yang tu, apa yang kita boleh cakap lagi pasal allergic rhinitis ni? Allergic rhinitis ni satu je. Okay, first kita kena dah tahu dah apa kita punya punca dia, sebab family history satu, dan juga punca dia juga boleh jadi disebabkan oleh macam mana nak cakap, contoh lah, saya bagi contoh. Satu situasi ni, satu keluarga ni dia biasa duduk dekat kawasan kilang, kawasan pembangunan, yang mana pendedahan dia terhadap habuk, pendedahan dia terhadap benda-benda allergen tu sangat-sangat tinggi. Jadi bila kebiasaan benda tu dah terbiasa kena,
dia pun akan membawa kepada allergic rhinitis ataupun masalah lain macam resdung ke sinusitis ke apa semua ke. Jadi benda tu dia akan kena balik kat dia. Sebab apa? Sebab kawasan dia duduk, the environment dia duduk. Mana kata the exposure of environment pun affect, boleh jadi punca kepada allergic rhinitis. Jadi benda tu main peranan juga. Kadang-kadang ada orang tu macam dia tak tahu. Dia jenis yang macam tak aware pasal kesihatan badan dia sendiri. Dia akan jalani hidup dia seperti biasa. Dia tak pernah tertanya-tanya pun kenapa aku dapat. Dia tahu dia ada bersih apa semua tu, tapi dia macam tak kisah. Sebab tu kita akan tanya, adakah anda duduk berdekatan dengan kilang ataupun ada tak macam faktor kerja. Contoh mungkin dia kerja dekat kedai bunga, dia tak tahu dia ada allergi pada bunga, tapi dia macam tak pernah ambil kisah. Dia ingatkan benda biasa je benda ni. Betul. So mungkin dia alahan kepada something yang macam bau. Mungkin ada orang tu dia ni boleh kata kita kaitkan dengan homeopati lah. Dia ada tu dia jenis yang bau minyak, bau petrol. Minyak bau petrol pun dia boleh jadi macam-macam, boleh jadi bersih. So banyak benda yang boleh kita terdedah, boleh jadi allergen ni. So kita akan go through dan kita akan tanya by details macam mana dia punya apa yang penyebab dia. Sebab kita dalam perubatan homeopati kita akan treat the cause first. So macam kita akan tanya sejak bila, and then macam mana apa panggil, apa persekitaran tempat tinggal. Ada orang tu juga jenis yang allergic dengan fungus, mold, kulat. Mungkin dalam rumah dia tu adalah jenis yang rumah yang kepam, tingkap tak selalu buka, aliran udara tak cukup. So dia dekat situ dah jadi kepam, dan bila kepam ni humid ni lembab, then more tendency untuk dapat fungus tu hidup. So benda tu, fungus ni biasanya kalau dia nak sebar tu melalui spora. So spora daripada kulat tu dia akan tak perasan, tersedut. So kita akan tanya benda tu. Kadang orang tak perasan benda tu yang menyebabkan selama ni dia jadi makin teruk, ataupun dia statik je. Macam dia tahu ke tempat kerja dia ada bunga, and then dia buat kerja macam biasa, dia statik je. So benda tu kita kena ambil tahu. So tu adalah untuk kesihatan kita jugalah. Kepada anda juga untuk nasihat daripada kami untuk apa panggil, untuk analyse ataupun kena pasti apa yang penyebab anda menjadi lebih severe ataupun lebih teruk simptom tu, gejala tu. So kalau ada juga orang jenis tak tahu, and then dia nak tahu, mungkin bukan by pernafasan, mungkin by sentuhan boleh jadi allergic. So daripada situ, kalau lebih nak tahu lebih detail, boleh try pergi mana-mana hospital kerajaan ataupun hospital swasta untuk buat allergic test. Ada kan allergic test? So allergic test ni akan ambil kos sikit lah, tapi lebih bagus buat macam tu. So kita lebih pasti apa yang kita patut elakkan, sama ada dari segi persekitaran pernafasan, daripada segi pemakanan yang kita harus elakkan untuk mengelakkan sebarang gejala allergik tu terjadi pada kita. So kalau macam dari segi allergik, kalau macam allergik ni kalau tak dirawat dengan cepat, memang saluran pernafasan kita akan terganggu. So bila dia terganggu, kita susah nak bernafas. Bila tak boleh nafas, apa jadi? Tak ada nafas, Macam-macam komplikasi. Macam-macam komplikasi boleh jadi. Dan boleh juga kita tak bernafas, kita punya essential adalah udara, oksigen. Itu kita nak. Itu bila dah tak mampu nak bernafas tu, dah jadi teruk dah. Okay. So daripada situ kita boleh masuk ke apa komplikasi kalau allergic rhinitis ni tidak dirawat. So apa dia? Komplikasi untuk allergic rhinitis ni sebenarnya banyak, tapi yang mana yang dia berkaitan dengan kita punya pernafasan, kita punya respiratory system. Jadi bila apa maksud komplikasi ni pada awalnya? Komplikasi ni maknanya kalau benda tu tak dirawat ataupun tak dijaga ataupun tak di-manage dengan segera. Jadi bila benda ni tak dibuat, akan berlakunya, contoh yang pertama, yang ni paling basic lah, hidung sumbat, dia akan lead kepada sleep apnea ataupun masalah berdengkur masa tidur ke, ataupun masalah pernafasan masa tidur ke. Dan kedua, dia akan membawa kepada bronchitis, betul tak?
dan juga akan bawa kepada pneumonia. Dan yang ketiga, yang keempat akan bawa kepada asma, bronchi asma. Benda-benda macam tu dia mana kata dia faham macam ni je lah, sebab dia start dekat upper respiratory tract. Apa ni kita punya saluran atas, pernafasan atas kita. And then bila benda-benda lama kelamaan, sekiranya tidak dirawat dan benda tu keradangan tu makin lama makin teruk, dia akan ke bawah. Ke bawah ke kawasan kita punya, dekat kita punya paru-paru, dekat kita punya bronchi, dekat kita punya bronchiole, dekat kita punya alveoli. So dekat kawasan paru-paru ni jadilah komplikasi yang mana saya mention tadi, bronchitis, pneumonia, asma, semua tu. Tapi selalunya yang selalunya jadi asma lah. Yang selalu kita nampak orang ni ada masalah resdung, orang ni ada masalah sinusitis, rhinosinusitis, ataupun masalah allergic rhinitis yang ni kita nak kaitkan ni. Selalunya akan jadi asma. Dia tak jadi asma yang lama. Mana dia sekejap dia akan jadi macam acute exacerbation ni. Dia macam manifestasi simptom yang masa waktu tu sahaja. Jadi bila benda tu berlangsungan, makna kata macam dia expose orang yang ada allergic rhinitis ni, dia expose dengan benda yang allergen tu, contoh macam habuk terlalu lama. Jadi lama kelamaan dia tak perasan benda tu. And then lama kelamaan dia akan ada simptom macam rasa sesak nafas, ada rasa macam wheezing, dia macam nafas tak boleh kat hidung, dekat mulut. And then dia sampai ke tak batuk, ada yang batuk kering, ada yang batuk berkahak. Jadi itulah komplikasi yang mana dia akan lead kepada yang lain, yang mana saya mention tadi lah, ataupun mungkin lagi teruk daripada tu. Tetapi benda ni terjadi sekiranya tidak dicegah, tidak dirawat, tidak dimanage dengan segera. So sekiranya anda mempunyai macam apa yang kita cerita ni, and then allergic rhinitis ni ataupun sebarang masalah lain, boleh jadi asma, ataupun susah bernafas, ataupun ada rasa ada kahak di tekak, ataupun apa-apa masalah kesihatan dan rasa nak cuba perubatan homeopati, boleh ke homeopati ni rawat benda macam ni? InsyaAllah kalau datang kita cuba rawat. Sebab benda ni kita nak bagi second opportunity ataupun pilihan lain, second chance to people out there yang berada di luar sana untuk menjadi lebih sihat dan juga tak terjadi lagi, supaya benda yang kita ada ni tak terjadi lagi pada masa yang akan datang. So kita cuba rawat dari segi perubatan homeopati sendiri, dan juga dari segi management of the lifestyle kita, cara gaya kehidupan kita. So gaya kehidupan ke macam boleh lah lifestyle kita, gaya hidup, gaya hidup kita. Mungkin kita daripada tak berjogging sebelum ni, kita nasihatkan supaya jogging mungkin tak banyak, mungkin 5 minit sehari, 10 minit sehari, tak payah jauh-jauh, dekat sekitar rumah saja dah boleh. Dalam rumah pun boleh, lari setempat ke, skipping ke. Sebab kita cuba untuk jadi lebih sihat. And then apa lagi kita nak cerita? Tadi kita cerita pasal komplikasi. Yes. Okey, sekarang ni kita nak cerita apa management yang kita boleh buat untuk orang ada masalah allergic rhinitis ni. Okey, kita cerita dulu dari segi masalah, dari segi management tanpa ubat. Mesti kat rumah apa yang kita boleh buat. Okey, yang first kali, yang pertama sekali, paling utama sekali, tahu dulu, prihatin dulu apa kamu punya allergi, apa kamu punya alahan. Contoh kamu allergic dengan habuk. Okey, habuk lah, kemas rumah. And then make sure yang kamu kena elakkan habuk sebaik-baiknya, sebanyak mungkin lah. Yang kamu boleh elakkan. Ataupun dengan bunga ke, ataupun dengan bulu ke, ataupun dengan rambut ke. Dan kata lain, tahu dulu apa kamu punya alahan. Bila kamu tahu kamu punya alahan, kamu dapat buat prevention, kamu dapat buat management. Sebab kalau nak, dan andai kata dia tak tahu alahan apa, dan yang kata lain, elakkan benda-benda basic dulu, which is that yang selalunya common yang terjadi pada orang allergic rhinitis ni. Elakkan habuk, elakkan benda-benda berbulu, elakkan apa yang berdusty, habuk lah, habuk dusty. Yang tu lah, yang kata lain, elakkan benda-benda yang partikel kecil-kecil ni dulu. Elakkan ini dulu, and then baru discover, okay, banyak aku allergic benda ni. Ada juga orang yang allergic dengan bau masakan ke, bau rokok ke, atau bau, dapat tahu yang itu dulu.
tahu yang tu baru kita boleh settlekan masalah kita. Itu yang pertama. Dan juga prevention, jangan kata lain, elakkan benda yang exposure tu dulu. Yang tu pertama. Dan juga kedua lah. Yang ketiga, pemakanan kita. Untuk orang ada allergic rhinitis ataupun sinusitis ataupun rhinosinusitis dan juga yang berkaitan dengan semua ni lah. Dia ada makanan yang boleh elak dan makanan yang dia boleh amalkan. Dia yang pertama sekali untuk orang yang allergic rhinitis ni, which is that dia juga ada masalah hidung sumbat, which is dia juga ada masalah which is pengumpulan kahak di sini ataupun masalah batuk kering, batuk berkahak dan juga mata berair semua tu. Jadi pemakanan apa yang dia kena elakkan? Selalunya kalau orang macam ni dia kena elak makanan seafood. Selalunya, tak semua, selalunya. Ataupun makanan-makanan yang tinggi. Kenapa orang macam ni kena elak seafood? Sebab seafood ni ada tingginya protein dalam tu, ada tingginya kalsium dalam tu, ada tingginya zinc dalam tu dengan magnesium. So which is that benda-benda macam ni yang mana dia allergic dengan tu kena elakkan. Tetapi ini bukan untuk semua orang, selalunya, kebanyakan gitu. Kebiasaannya. Itu yang management yang pertama, which is that dari segi avoid the exposure satu, dan juga dari segi diet pun satu. Which is ada dua benda ni kita dia amalkan. Itu management yang tanpa ubat, yang boleh kita apply di rumah ataupun yang without any intervention lah, which is kita sendiri yang buat benda tu. Ada satu lagi tips untuk melegakan dia punya hidung tersumbat tu adalah ambil air panas. Ambil air panas. Yes, humidifier pun boleh ataupun ambil air panas. Wap panas tu kita sedut. Jangan sedut air tu pula. Sedut wap tu. Wap panas air panas yang suam. Sedut air sakit. Sakit tu kalau air panas tu. So kalau boleh kita sedut wap tu saja supaya kita boleh melegakan. Dia mungkin tak hilang terus tapi dia melegakan supaya kita boleh bernafas dengan lebih lancar. Benda tu adalah salah satu tips yang biasa kita bagi kepada pesakit lah. So daripada ada juga kajian mengatakan 3 bulan ni untuk primary intervention lah, primary cara yang awal. So adalah kita eksklusif penyusuan badan ibu pada 3 bulan yang pertama. Tu benda yang biasanya orang akan breastfeeding ni 2 tahun kan? Breastfeeding 2 tahun. Yes, 2 tahun. Tapi yang ni 3 bulan yang pertama tu adalah breastfeeding penyusuan ibu selama 3 bulan yang pertama itu dapat mengurangkan risiko bayi tersebut untuk mendapat allergic rhinitis. Tu dia mengurangkan risiko. Tu adalah salah satu cara lah untuk kita panggil intervention awal. So macam daripada kecil lagi kita dah start breastfeeding. Sebenarnya memang breastfeeding ni adalah satu natural dia one of the natural remedy lah. Natural remedy dan juga untuk meningkatkan sistem imun badan. Sebab dalam susu ibu tu ada macam-macam. Ada kolesterol, ada antibody dan juga ada nutrition sendiri, which is that benda yang pertama benda yang pertama yang manusia merasa antibody makanan from susu ibu. Itu penting. Penting. Breastfeeding memang benda paling penting sekali untuk manusia semua lah, because kita dapat yang tu and then dia macam menjelaskan kita punya pembesaran kita, ketumbesaran. So mungkin ada yang ibu yang tak bernasib baik lah untuk memberi, itu tidak menjadi masalah. So kita kita nak bagi tahu kepada ibu-ibu yang boleh menyusukan anak. So 3 bulan pertama itu adalah waktu yang penting untuk membina sistem imun badan pada anak tersebut. Okay, so kita dah cakap pasal complication apa semua tu kan. Betul lah, dah batu masuk breastfeeding pula. Yes, jauh macam pergi kan. Macam tiba. Tapi itulah, kalau macam breastfeeding ni, apa yang saya sendiri pernah dapat patient which is that ibu yang ada masalah breastfeeding, which is susu kurang ataupun tak ada susu langsung. Itu memang benda tu selalu terjadi dalam kalangan perempuan moden sekarang ni, especially perempuan yang bekerja, yang mana dia career woman. Memang selalu benda ni jadi. Tapi bukan mana kata kalau itu orang career woman tak boleh kan, ada tak. Benda tu mana kata ada cara-cara dia. Macam dalam homeopathy, kita ada skop dalam tu untuk membantu ibu yang kekurangan susu. Ini dah tak boleh tajuk dah ni. Tak apa, kita bagi tahu. Sebab kita sekarang ni adalah sharing knowledge. So knowledge kita harap ni berguna kepada mereka yang sedang mendengar. Dan juga boleh secara tidak langsung kita
promote homeopathy itu sendiri. So kita nak spread the awareness of homeopathy and how homeopathy can help us in the daily life. Tadi kita promote apa yang homeopathy boleh tolong untuk ibu susu ni. Okey, apa yang homeopathy boleh buat untuk orang yang ada allergic rhinitis ni? Jadi adakah homeopathy dapat membantu orang allergic rhinitis? Jawapan ni ialah yes, dia dapat membantu. Tetapi soalan yang pentingnya, adakah allergic rhinitis dapat sembuh? Dapat cure 100%? Apa jawapannya Dr. Azim? So benda ni, allergic rhinitis ni seperti yang homeopath ni beritahu tadi, benda ni adalah macam keturunan. Betul. Genetik. So benda ni akan jadi secara tiba-tiba bila ada exposure to the allergen, bila terdedah dengan allergen. So benda ni tak boleh nak sembuh 100%. Betul. Tapi kita boleh kurangkan frekuensi dia, intensity dia, daripada mungkin bersin. Setiap kali bersin tu, setiap kali kena allergen tu, habuk tu bersin dia dari pagi sampai malam. Kita boleh bantu daripada kita kurangkan waktu dia bersin tu. Mungkin slow and continuously follow up, and then dengan kita setiap 2 minggu ataupun setiap bulan kita follow up, and then update dia punya improvement. Mungkin daripada segi tu boleh membantu mengurangkan dia punya episod bersin tu yang lama tu, mungkin daripada lama jadi pendek, selalu jadi kurang, macam tu. Dia so, dalam homeopati lah. Dia kalau dalam bidang perubatan mana-mana pun, dia tujuan utama dia untuk orang yang ada masalah allergic rhinitis ataupun chronic allergic rhinitis ni. Tujuan utama dia hanyalah untuk mengurangkan dia punya frekuensi, intensity dan juga dia punya sakit dia tu, untuk improve dia punya quality of life. Itu saja, termasuk homeopati. Cuma beza dia dalam homeopati, kita merawat orang itu, kita manage orang itu secara alami. Which is that tidak ada chemical intervention dalam tu. Maknanya kata kita rawat orang tu secara individu, kita rawat orang tu secara mental dan juga fizikal. Secara keseluruhan lah kita nak cakap. Dalam homeopati ni, apa yang kita boleh tawarkan, apa yang kita boleh rawat, apa yang kita boleh cegah untuk orang macam tu. So banyaklah kita bincang daripada allergic rhinitis, sinusitis, masuk breastfeeding pula kan. Dia banyak connected. Banyak connected. Sebab itu apa panggil, health ini adalah satu benda yang sangat besar. And then sebab tu kita ingin berkongsi, sharing dengan semua orang yang berada di luar sana, orang awam di sana, untuk tentang kebaikan homeopati itu sendiri, and macam mana homeopati boleh membantu anda untuk menyelesaikan masalah kesihatan anda, menyelesaikan kesihatan anda dengan perubatan homeopati itu sendiri. Okay, so kita dah boleh tutup kot kita punya homeopati talk kita pada hari ini. So itulah kita punya konklusi pada hari ini. Kita punya sharing pada anda. Jadi kalau anda ada masalah dari segi resdung ke, ataupun masalah pernafasan, ataupun benda-benda yang kami dah mention tadi, anda bolehlah hubungi nombor itu. Nombor yang di bawah tu, WhatsApp ataupun Facebook, boleh Facebook dan juga Instagram. So sekiranya anda mempunyai sebarang masalah kesihatan, sama ada anda mempunyai masalah kesihatan dari pelbagai usia, mungkin bayi, kanak-kanak, remaja, orang muda, orang tua, dan dari yang dengan cost efektif, yang mampu milik dan juga secara alami dan semula jadi, menggunakan perubatan homeopati. So bolehlah datang kepada kami di Future Integrative Homeopathy Center, kerana itu adalah kepakaran kami. Dan juga kita ada promotion sekarang. Promotion untuk 50% discount for the consultation fee for the first 10 patient. So 10 orang yang pertama boleh dapatkan diskaun sebanyak 50%. 50% dengan segera. Tak lama kita nak buat, sebab kita bagi promotion ni adalah untuk sempena pembukaan kami. Okey, insyaAllah rasanya itu saja daripada kami di FIHC Daily Homeopathy Talk. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada esok hari, esok untuk topik yang lebih baru dan juga berkenaan homeopati dan juga masalah kesihatan dalam segi kita bawa minggu ni untuk kanak-kanak lah, most of them. Okay, so insyaAllah kita jumpa pada esok hari. Assalamualaikum.